Melati kuntum tumbuh melata, sayang berbahan pun cemara. Assalamualaikum mulai kata, saya sembah membuka bicara. Bersyukur kita kehadrat ilahi atas kesempatan yang diberikan untuk bersama-sama menjalankan sesi forum bagi pendidikan agama Islam secara di atas talian pada hari ini. Justru itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan ahli panel yang segak dan bergaya pada hari ini. Mak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Saya, Nur Fatihah binti Sofian, selaku moderator, dengan penuh rendah diri, ingin mengalu-alukan kedatangan 3 orang panel untuk bersama-sama dengan saya mengupas tentang topik yang akan dibincangkan. Memperkenalkan ahli panel 1, Profesor Nur Nadia Natasha binti Muhammad Nazari. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, beliau merupakan salah seorang profesor yang tersohor di Universiti Malaya kerana telah berjaya membuat tesis yang paling relevan berkaitan dengan tajuk ajaran sesat pada 5 tahun yang lalu. Di sebelah kiri saya pula, kecil dan molek sahaja orangnya. Memperkenalkan Saudari Nuriana binti Yazid selaku ahli panel 2. Saudari Yana tidak kalah hebatnya. Beliau merupakan graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa yang sangat aktif dan sering dinobatkan sebagai penyampai yang terbaik dalam pertandingan debat pendidikan Islam. Satu-satunya kumbang di kalangan bunga-bunga iaitu Saudara Azmin Shah bin Azli Shah. Beliau telah memegang jawatan sebagai Ketua Pensyarah Pendidikan Agama Islam di UNISZA dan telah mendapat anugerah sebagai pensyarah yang paling berdedikasi hampir setiap tahun. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ahli panel kita. Diharapkan agar semua ahli panel yang berbesar hati untuk bersama-sama saya pada hari ini berada dalam keadaan sihat walafiat. Hadirin yang dihormati, sebelum saya membenarkan ahli-ahli panel kita untuk memberikan pandangan mereka tentang topik ini, izinkan saya untuk memberi sedikit definisi secara kasar berkaitan dengan ajaran sesat. Ajaran menurut bahasa bermaksud segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petunjuk, teori, mazhab atau hukuman menurut Kamus Dewan 2007, muka surat 20. Sesat menurut bahasa bermaksud tidak mengikut jalan yang betul, tersalah atau tersilap jalan, terkeliru atau menyimpang dari jalan yang benar. Kombinasi perkataan ajaran sesat bermaksud ajaran yang terpesong daripada akidah atau syariah agama Islam. Ajaran sesat juga secara umumnya terbahagi kepada banyak cabang, tetapi memandangkan kita hanya diberikan masa yang sangat terhad, kita hanya akan membincangkan tentang ajaran Syiah dan juga ajaran Qadiani. Tanpa membuang masa, marilah kita mendengar pandangan daripada panel kita yang pertama tentang ajaran Syiah. Silakan saudari. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin sekalian. Seperti yang anda telah dimaklumkan oleh moderator, tajuk yang hendak kami bincangkan pada hari ini ialah ajaran-ajaran sesat. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang definisi ajaran Syiah dan ciri-ciri Syiah. Syiah bermaksud kaum pengikut yang dimaksudkan mereka yang mengikuti Ali radhiyallahu anhu dan mendahulukan beliau dari sahabat-sahabat Nabi yang lain. Secara umum, Syiah menolak kepimpinan dari 3 khulafa ar-rasyidin. Ahlussunnah wal Jamaah juga menolak kepimpinan Imam Syiah dalam aliran Syiah. Ciri-ciri Syiah terbahagi pada 2, iaitu dari segi akidah dan dari segi syariah. Terdapat banyak ciri-ciri Syiah dari segi akidah, antaranya ialah mempercayai bahawa semua imam adalah maksum, yang bermaksud semua imam terpelihara dari dosa kecil dan besar. Imam juga tidak tersalah atau tersilap dalam segala tindak tanduknya. Mengkafirkan atau mempertikaikan al-adalah ialah kejujuran mana-mana para sahabat Rasulullah SAW. Selain itu, berpegang kepada al-bada', iaitu kepercayaan bahawa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala berubah-ubah berdasarkan sesuatu peristiwa yang berlaku. Ini bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala jahil dan tidak mempunyai ilmu secara keseluruhannya. Seterusnya, ciri-ciri Syiah dari segi akidah ialah berpegang kepada ar-raja'ah, iaitu kepercayaan bahawa imam akan dihidupkan semula untuk mengadili dan menghukum orang yang telah merampas hak mereka, termasuklah mengadili dan menghukum Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Aisyah, Muawiyah dan sahabat Rasulullah SAW.
Akhir sekali, berpegang kepada imamah atau wilayah, iaitu kepercayaan bahawa imam dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ciri-ciri Syiah dari segi syariah pula ialah menolak ijma' ulama, menolak qiyas sebagai sumber hukum syarak dan mendukung Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Muawiyah sebagai empat pahala Quraisy serta pengikut masing-masing sebagai musuh Allah. Selain itu, mendakwa bahawa Sayyidina Ali yang menghimpunkan Al-Quran dengan sempurna. Beliau sekali mendakwa bahawa sesiapa yang menziarahi kubur Sayyidina Husain akan memperoleh ganjaran syurga. Daripada penjelasan ciri-ciri ajaran Syiah yang telah saya berikan, terdapat banyak lagi ciri-ciri ajaran sesat yang boleh menyebabkan akidah seorang Muslim tergugat. Oleh itu, umat Islam hendaklah sentiasa menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan ajaran bertentangan dari ajaran Islam. Maka dengan ini tamatlah perbincangan saya berkaitan definisi ajaran Syiah dan ciri-ciri Syiah dari segi akidah dan syariah. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nadia atas penjelasan yang sangat jelas dan terperinci. Tidak hairanlah mengapa beliau telah dilombakan salah seorang pembuat tesis yang terbaik berdasarkan hujah yang telah disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Dengan ini, marilah kita mendengar pandangan daripada panel 2 mengenai ajaran Qadiani pula. Dipersilakan Saudari Yana. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator dan sahabat sejahtera kepada para hadirin sekalian. Seperti yang telah dibicarakan oleh moderator tadi, tajuk yang akan kita fokus pada hari ini ialah ajaran-ajaran sesat. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, terdapat pelbagai ajaran sesat seperti yang telah dibincangkan oleh panel pertama tadi, iaitu tentang ajaran Syiah. Bagi meneruskan lagi sesi forum kita pada hari yang mulia ini, saya akan membincangkan tentang ajaran Qadiani. Ajaran Qadiani ialah suatu ajaran yang diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad Qadiani pada tahun 1889 yang dikenali sebagai ajaran Ahmadiyah. Ajaran ini berasal daripada India. Perkataan Ahmadiyah adalah disandarkan kepada nama Mirza Ghulam Ahmad sendiri. Qadiani pula berasal dari nama kampung atau kawasan tempat lahirnya Mirza yang terletak di daerah Gurdaspur, India. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, ajaran ini telah tersebar hampir ke seluruh dunia sejak awal abad ke-20 hingga sekarang. Mirza Ahmad adalah seorang yang tekun belajar. Pendidikan awal beliau dimulai dengan pengajian pembaca Al-Quran dan beberapa buah buku palsu. Selain itu, beliau juga adalah seorang yang bercita-cita tinggi dan amat sensitif dengan kedudukan agama Islam pada masa itu yang diancam oleh pengaruh luar seperti kebudayaan Inggeris dan agama Kristian. Pada masa inilah Mirza telah bangun mempertahankan Islam dan menyerang Kristian. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, beliau telah menulis risalah-risalah dan mengarang buku untuk mempertahankan Islam seperti Baharin Ahmadiyah. Dengan itu, Mirza telah dipuji dan beliau merasa sangat bijak, pandai dan berjasa kepada Islam. Oleh hal yang demikian, beliau telah mendakwa bahawa dirinya seperti reformer iaitu Muhammad Al-Mahdi dan lain-lain. Maka, di situlah bermulanya ajaran Qadiani. Seterusnya, saya akan membincangkan ciri-ciri ajaran Qadiani. Kandungan ajaran Qadiani yang bertentangan dengan Islam boleh dilihat dari dakwaan-dakwaan Mirza Ghulam Ahmad. Antaranya, ialah beliau telah mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi. Sebelum Mirza, golongan-golongan Syiah telah terlebih dahulu mendakwa kedatangan Imam Mahdi dari kalangan tokoh-tokoh mereka. Dengan demikian, tidak hairanlah jika Mirza mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi. Dia juga mempercayai bahawa Nabi Isa AS
telah benar-benar dibunuh dan bukannya diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimakamkan di Srinagar di India. Sampai itu, dalam khutbah ilhamnya, Mirza telah menunjukkan kitab yang telah diilhamkan oleh Tuhan kepadanya. Beliau mendakwa bahawa apa dakwaan kepada dirinya adalah wahyu atau ilham daripada Allah dan bukannya daripada dirinya. Selain daripada mengakui menerima wahyu daripada Allah, beliau juga telah mengakui mempunyai mukjizat. Beliau berkata bahawa Nabi Allah telah menunjukkan 3,000 mukjizat, tetapi beliau mendakwa dirinya mempunyai mukjizat yang melebihi 1 juta. Tambahan pula, Mirza telah menafikan jihad dan mewajibkan taat kepada Inggeris. Beliau adalah seorang yang anti-jihad dan menjunjung tinggi pada penjajah Inggeris. Di dalam bukunya, beliau mengatakan bahawa dalam ajaran Islam terbahagi kepada 2, iaitu taat kepada Allah dan taat kepada pemerintah yang telah memberikan keamanan dan perlindungan kepada kita, iaitu kerajaan Inggeris. Oleh itu, beliau telah mengeluarkan hukum dan pendapat yang bertentangan sekali dengan kehendak ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, beliau mengatakan bahawa jihad dengan pedang telah dilarang, jihad untuk tujuan agama telah diharamkan dan sebagainya. Antara ciri-ciri ajaran Qadiani yang lain ialah ajaran ini telah mengubah ayat-ayat Al-Quran atau disebut tahrif Al-Quran. Tahrif bermaksud mengubah atau memindah bentuk dan kedudukan ayat-ayat Al-Quran. Sebarang pengurangan yang sengaja, penghapusan dan penambahan terhadap ayat Al-Quran merupakan tahrif. Contoh-contoh tahrif adalah seperti ayat 23 surah Al-Baqarah, ayat 52 surah Al-Hajj dan ayat 1 surah Al-Qur'an. Selain daripada itu, dalam buku halaman Al-Bushra, Mirza telah menegaskan bahawa malaikat itu dijadikan sebagai baca indera Tuhan. Sebagai penutup kata dari saya, sebutilah bahawa terdapat banyak ciri-ciri ajaran Qadiani yang telah berjangka dengan ajaran Islam. Oleh hal yang demikian, kita sebagai umat Islam mestilah mempunyai ilmu yang tinggi dalam agama Islam supaya tidak mudah percaya dengan ajaran-ajaran yang berjangka dengan Islam. Semoga dengan penjelasan yang telah saya berikan sebentar tadi dapat meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, berakhirlah perbincangan saya tentang ajaran Qadiani. Ya, terima kasih. Wah, panjang lebar dan jelas segala hujah yang telah disampaikan oleh panel kedua kita sebentar tadi. Seperti yang kita sedia maklum, segala masalah atau perkara yang terjadi pasti ada pokok pangkalnya. Ini bermaksud ajaran sesat ini juga pasti mempunyai faktor dan cara mengatasi. Tanpa melengahkan masa, marilah kita mempersilakan panel 3 iaitu saudara Azmin Shah yang lebih arif dan saksana untuk mengupas tentang faktor dan cara mengatasi ajaran sesat ini. Dipersilakan saudara. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin sekalian. Seperti apa yang dibicarakan oleh moderator tadi, tajuk yang menjadi fokus bidang pada hari ini ialah tentang ajaran sesat. Ajaran sesat kini semakin berkembang dan berleluasa di negara kita apabila terdapat ramai pengikut yang mudah terpengaruh dengan dakwah palsu mereka. Cuba kita fikir sejenak. Apakah azan atau pegawai agama Islam yang masih berperanan dalam membantu anak-anak muda pada ketika ini? Sudah terang lagi bersudur bahawa anak muda sendiri perlu memainkan peranan dalam membantu dan membentuk siasat diri yang berpadukan agama Islam. Agama Islam telah banyak mengajar umat Islam untuk mementingkan keimanan dan kepercayaan terhadap agama Islam. Dengan berpadukan kepada ajaran Islamlah membolehkan manusia menyedari yang mana benar dan yang mana batil. Dengan agama juga membolehkan manusia sentiasa hidup dalam keimanan, keamanan, kesejahteraan dan bahagia. Sebagai bukti kefahaman keharmonian masyarakat majmuk,
berdasarkan surah Al-Hujurat ayat ke-13 menceritakan bahawa kepelbagaian masyarakat yang berupa perbezaan suku, bangsa, bahasa, adat istiadat merupakan fitrah manusia itu sendiri yang ditentukan oleh penciptanya. Terdapat beberapa faktor penyebaran ajaran Syiah dan Qadiani. Faktor pertama adalah kelemahan iman dan ilmu yang dimiliki. Faktor ini berlaku apabila segelintir masyarakat mempunyai pegangan terhadap agama yang sangat lemah sehingga menyebabkan mereka dengan mudahnya terjerumus dengan ajaran sesat seperti ajaran Syiah dan ajaran Qadiani ini. Dalam keadaan mereka kekurangan ilmu tentang akidah yang sebenar, golongan ini mudah tertipu dan terpedaya dengan ajaran-ajaran ini. Tambahan pula, akidah mereka yang rapuh juga menyebabkan semakin ramai golongan ini di negara Malaysia. Mengetahui diri mereka mempunyai akidah yang lemah, mereka semakin malas untuk menyibukkan diri untuk mengukuhkan pegangan mereka terhadap agama Islam, sehingga kan mereka mudah terjerumus ke dalam lembah ajaran sesat ini. Di samping itu, pengikut ajaran sesat merupakan orang yang kurang pendedahan terhadap agama Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana persekitaran mereka yang moden dan kurangnya orang-orang yang soleh yang mampu membantu mereka untuk memantapkan iman dan pegangan Islam terhadap agama Islam. Selain itu juga, perkembangan guru-guru ajaran sesat ini turut menyumbang kepada tersebarnya ajaran sesat dan Qadiani ini. Hal ini kerana guru-guru inilah yang mengambil kesempatan dengan menyebarkan ajaran tersebut kepada golongan yang lemah iman dan kurang mengetahui tentang ajaran Islam. Faktor kedua pula adalah faktor lemah spiritual. Faktor ini berlaku apabila golongan ajaran Syiah dan Qadiani ini menyebarkan ajaran mereka dengan cara mempengaruhi masyarakat dengan memperkenalkan cara ibadah baharu yang kononnya lebih mudah. Strategi ini dilakukan bertujuan untuk menarik minat masyarakat bagi turut serta mengikuti ajaran Syiah dan Qadiani tersebut. Contohnya, ajaran Syiah yang mengharuskan jamak solat dalam semua keadaan dan menziarahi kubur Sayyidina Husain dengan mendapat ganjaran syurga. Jelas menunjukkan ajaran seperti ini lah yang mengakibatkan masyarakat mudah terpengaruh dengan ajaran sebegitu rupa. Tambahan pula, masyarakat akan menganggap yang ajaran Syiah dan Qadiani ini lebih mudah sehingga sanggup untuk meningkatkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Selain itu juga, mereka ini memandang enteng terhadap isu kerohanian mereka. Walaupun mereka sudah mengetahui tentang lemahnya semangat kerohanian mereka ini, mereka mengambil mudah dan menganggap bahawa isu ini tidak penting dan hanya membazir masa. Sebabnya, mereka lebih suka untuk melihat perkara yang logik di hadapan mata mereka sendiri sahaja. Faktor ketiga pula adalah faktor mudah teruja dengan ilmu kerohanian. Faktor ini terjadi apabila mereka tidak tahu atau tidak didedahkan dengan keburukan mengamalkan ajaran Syiah dan Qadiani. Mereka mula terpesong sedikit demi sedikit daripada ajaran Islam yang sebenar sehingga tidak sedar bahawa mereka sudah pun terjerumus dalam ajaran sesat ini dan juga berpaling daripada ahli sunnah wal jamaah. Jika mereka mengetahui tentang betapa buruknya mengamalkan ajaran sesat, sudah pasti mereka awal-awal lagi menolak ajaran sesat tersebut. Amalan seperti zikir harian dan solat sunat diketepikan dan hanya berfokus pada amalan yang mudah seperti yang ditunjukkan oleh kaum ajaran Syiah dan ajaran Qadiani ini. Keadaan ini sangatlah bahaya kerana bukan sahaja boleh menyebabkan masa kita terbuang, tapi juga boleh merosakkan akidah Islamiah jika kita terus mengamalkan ajaran sesat tersebut. Bahkan ia juga boleh membawa kepada perpecahan umat Islam disebabkan berlakunya perbezaan yang ketara tentang ajaran sesat ini. Fahaman kepercayaan masing-masing, terdapat beberapa cara untuk mengetahui penyebaran ajaran Syiah dan Qadiani ini. Yang pertama, dengan menerusi kerjasama pihak berkuasa serta majlis negeri. Seperti yang kita ketahui, pihak berkuasa negeri perlulah berganding bahu bersama majlis agama negeri masing-masing untuk mengenal pasti dan menyiasat kegiatan penyebaran ajaran Syiah dan Qadiani ini supaya tidak tersebar dengan lebih berleluasa lagi.
Tambahan pula, selain tindakan hukuman atau denda, pihak terbabit juga perlulah bertanggungjawab untuk memperbetulkan akidah mereka supaya dapat kembali ke jalan yang benar. Penerapan asas akidah ahli sunnah wal jamaah yang betul dapat memperbaiki akidah mereka dan seterusnya menyedarkan mereka tentang betapa buruknya jika mereka terus mengamalkan ajaran sesat tersebut. Majlis dan persatuan ini perlulah melakukan seruan dan rodaan besar-besaran bagi menjatuhkan kegiatan ini. Yang kedua pula, seseorang itu perlulah melengkapkan diri sendiri dengan ilmu agama Islam dengan cukup. Perlulah diingatkan bahawa pengambilan inisiatif untuk menghadiri kelas-kelas agama amat disarankan dan serta digalakkan. Hal ini bertujuan untuk memantapkan lagi pegangan dan kekuatan iman dalam menjalankan kehidupan seharian sebagai umat Islam. Selain daripada itu, perkara-perkara wajib perlulah dilaksanakan tanpa sebarang alasan. Mudah untuk dilihat bahawa dengan tidak meninggalkan perkara wajib dapat lebih membendung diri kita untuk tidak mudah terjerumus ke dalam lembah ajaran sesat ini. Pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta merta dapat mengelakkan kita untuk terpesong dari landasan yang benar dengan izinnya. Dengan kata lain, pegangan terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah penting dan perlu dikukuhkan demi menjaga diri kita terus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Hadirin yang dikasihi sekalian, dengan penjelasan yang telah diberikan oleh ahli-ahli panel kita sebentar tadi, maka sudah terang lagi bersuluh bahawa ajaran sesat amatlah bahaya, terutamanya ajaran Syiah dan Qadiani. Oleh hal yang demikian, sebagai seorang Muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mestilah sentiasa berjaga-jaga dengan dakwah-dakwah sesat agar tidak terjerumus di dalam lembah kesesatan. Dengan berbaki beberapa minit sahaja lagi ini, apa kata kita memenuhkan dengan sesi soal jawab daripada pihak tuan-puan kepada kami, kerana membazir itu kan amalan syaitan. Assalamualaikum. Saya nak tanya bagaimana ajaran sesat mencemarkan kesucian Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih kepada yang bertanya. Bagaimana ajaran sesat ni boleh mencemarkan kesucian Al-Quran dan As-Sunnah? Kebiasaannya, golongan yang melakukan perkara yang mencemarkan kesucian Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah untuk mentafsir kembali akidah tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Golongan seperti ini tidak akan memandang pentingnya ijma' sebagai punca pengetahuan Islam. Mereka mahu merungkai semula segala ajaran-ajaran agama dan ilmu-ilmu Islam daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka juga menjadikan ajaran mereka itu sebagai alat untuk mencemarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan menyusun semula mengikut cara mereka tersendiri. Assalamualaikum, saya nak tanya bagaimanakah bermulanya ajaran sesat ini? Waalaikumsalam. Terima kasih saudari kerana menanyakan jawapan. Menanyakan soalan. Jawapan kepada soalan tersebut ialah sejarah kelahiran ajaran sesat ataupun penyelewengan akidah Islamiah ini bukan satu perkara yang baru, tetapi ianya bermula sebelum kewafatan Nabi SAW, di mana telah lahir beberapa orang telah mendakwa dirinya sebagai Nabi selepas Rasulullah SAW dan menyebarkan ajarannya kepada umat Islam pada masa itu, seperti Musallah Al-Kazab Sajah dari kabilah Bani Asad dan Al-Aswad Al-Nusi dari Yaman. Sekian itu jawapannya. Saya pun nak tanya, mengapa ajaran sesat ini selalu mengubah bentuk-bentuk ibadat seperti ibadat solat? Baiklah, saya akan menjawab bagi soalan itu saudari.
Aktiviti ajaran sesat asasnya berdasarkan kepada nafsu dan semangat amalan semata-mata. Mereka ini tidak menjadikan ilmu sebagai wacana teras dalam ajaran mereka. Situasi ini menjadikan kepercayaan atau tindakan mereka tidak berpaksikan kepada sumber ilmu yang jelas. Malah, ia dilihat sebagai keputusan akal yang bebas dari individu atau kumpulan tertentu sahaja. Sebagai hasilnya, segala ketentuan hukum seperti wajib, sunat, harus, haram dan juga makruh diabaikan dan diubah suai. Assalamualaikum, saya nak bertanya, bagaimana jika ajaran sesat masih berterusan di negara Malaysia? Waalaikumsalam, terima kasih untuk bertanya. Jawapannya ialah jika ajaran sesat masih berterusan di negara ini, nescaya gejala pencemaran akidah dan murtad akan berleluasa. Kedua, ia mengganggu agenda pembangunan Islam yang dicetuskan oleh pemerintah. Ini kerana pihak pemerintah, khususnya pihak berkuasa agama, terpaksa mengorbankan masa, tenaga dan wang ringgit yang banyak untuk membasmi pengaruh ajaran sesat. Fokus terhadap ajaran sesat menyebabkan tumpuan terhadap agenda pembangunan ummah dan pemeriksaan beralih arah dan terbantai. Ketiganya, ia akan mengancam keselamatan agama dan negara. Sebagai contoh, pada 16 Oktober 1980, seramai 8 orang dari kumpulan ajaran sesat pemimpin Ahmad Nasir Kemboja yang mengaku sebagai Imam Mahdi setelah mereka menyerang dan cederakan anggota yang bertugas di Balai Batu Pahat Johor. Kesimpulannya, paparan-paparan di atas membuktikan kepada kita jika ajaran sesat ini terus berleluasa di negara kita akan menyebabkan bahaya kepada agama, negara dan ummah. Maka, sayungilah pihak-pihak bertanggungjawab perlu membuat pemantauan terhadap kemunculan dan pergerakan mereka dari masa ke semasa. Assalamualaikum, saya nak tanya berapa lamakah hukuman itu akan dijatuhkan? Waalaikumsalam, terima kasih bertanya. Mengikut hukum syarak, mereka akan disuruh bertaubat jika mereka enggan. Mereka akan dikenakan hukum pancung mengikut Akta Pengurusan Islam di Malaysia, khususnya dalam kes yang berkaitan dengan isu ajaran sesat dan penyelewengan akidah. Hukumannya RM3,000, 5 tahun penjara atau 6 kali sebatan. Jadi, tiba masanya untuk kita menambah baik sistem perundangan Islam ke arah memantapkan lagi perundangan Islam di Malaysia. Hal ini penting supaya bidang penguatkuasaan bukan hanya bertindak sebagai penghukum, tetapi dilihat sebagai badan yang mendidik masyarakat, khususnya berkaitan dengan ajaran sesat. Assalamualaikum. Saya ada soalan. Saya nak tanya, mengapakah mereka perlu mendewa-dewakan pemimpin mereka? Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang bertanya. Pada pendapat saya, mereka yang suka mendewa-dewakan ni, pada pendapat saya, mereka yang meletakkan syekh atau ketua ke taraf yang amat tinggi, iaitu satu tahap yang melebihi had kebiasaannya manusia sehingga mencecah tahap dewa, wali dan nabi, bahkan wujud arahan dan kepercayaan bahawa sesuatu maksud tidak akan berhasil kecuali dengan kekuasaan syekh tersebut. Tradisi ajaran sesat juga melarang para pengikutnya memberi perhatian kepada guru-guru yang lain. Halangan ini dilakukan kononnya tidak dapat memberi tumpuan kepada ajaran mereka. Sebahagian besar pengikut ajaran sesat hanya mengikut dengan taat tentang apa yang diajar oleh guru mereka, walaupun ajaran tersebut menyalahi syariah Islamiah. Segelintir daripada mereka pula yang tahu asas agama tetapi tidak berani membantah. Kononnya dikhawatiri terkena sumpahan atau bagi tertentu daripada gurunya. Sekian daripada saya. Izinkan saya bertanya, ada lagi yang ingin menanyakan soalan ke?
ada. Ada. Terima kasih saya ucapkan atas soalan-soalan yang ditujukan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ahli panel yang sudi mendengar dan memberikan pendapat dan penjelasan berkaitan soalan yang telah diterima. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Pantun sebentar tadi bermaksud forum kita pada pagi ini sudah sampai ke penghujungnya. Maka dengan itu saya mewakili ahli panel-panel yang lain berbesar hati ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin sekalian dan juga ingin memohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan sepanjang forum ini berlangsung. Tidak dilupakan juga, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada barisan ahli panel kerana sudi untuk meluangkan masa bersama dengan saya bagi membincangkan tentang ajaran sesat pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.